سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang untuk kesekian kali dan tidak pernah berhenti-henti Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk berada di majlisnya di dalam sebuah taman dari taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesempatan ini berpanjangan, berterusan sehinggalah ke hujung usia kita, insya-Allah. Pada malam ini kita berterima kasih kepada hamba Allah Syekh 27 Shah Alam yang telah menganjur dan menaja majlis kita pada malam ini dalam kuliah khas online yang bertajuk Kasih Ibu Hingga ke Syurga, Kasih Ayah Sepanjang Masa. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qada rabbuka, dan telah menetap dan menentukan oleh Tuhan engkau, alla ta'budu illa iyyah, awasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada Dia sahaja. Kemudian yang Allah menentu dan menetapkan juga, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Selepas daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada Dia saja. Selepas itu ketetapan Allah ialah kamu kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat ni Allah sebut walidain. Asalnya ialah walid. Walid mana ayah. Wa bil walidaini ihsana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila sebut walidain, walid, walidain mana kedua ayah, itu bahasa dia lah, kedua ayah. Tapi bukan bermakna dua ayah, maknanya ialah kedua ibu bapa. Seperti mana kita mengaji kemarin, bila mana kita buka puasa dengan al-aswadain, dua perkara hitam, dua benda hitam. Maksudnya ialah kurma dan juga ayam
ayat putih. Pasal apa? Allahumma salli ala sayyidina. Pan ni sikit. 3 dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa disebut dengan al-aswadain tapi maknanya ialah kurma dan ayam? Sedangkan ayam tu putih, kurma tu hitam. Pasal apa disebut dengan dua benda hitam sedangkan satu hitam satu putih? Sebabnya mulianya yang dikatakan buah kurma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kurma ni kalau muannas kurma lah, kalau muzakkar akram. Mulianya buah kurma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka oleh kerana mulianya buah kurma, dia menenggelamkan ayam. Seperti mana Allah sebut as-samawati wal ard. Pasal apa disebut langit dulu baru Tuhan sebut bumi? Sebabnya mulia langit dibanding bumi. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanah yang menyemadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama, dia lebih mulia daripada langit. Tempat menyemadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada langit. Maka bila mana Allah sebut wabil walidain, mulianya ayah tu. Ayah mulia. Mulianya ayah. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa mulia ayah? Mulia ayah ialah kerana ayah ialah asal sebelum ibu. Olehnya bila mana seorang tu nak berkahwin, ayah yang mula dulu. Dia minang mak kita. Dia asal kepada keluarga kita, ayah kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka oleh kerana mulianya si ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wabil walidaini ihsana. Kepada dua ayah, maknanya sebenarnya ayah dan mak, kita kena berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni tajuk dia kasih ibu hingga ke syurga. Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah ialah Hannan. Hannan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita ni, kalau kita buh nama orang, kita buh Abdul Hannan. Hannan ni nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hannan ni, untuk mudah kita faham, itulah perasaan keibuan. Perasaan keibuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak menampakkan ataupun nak memberi faham betapa dia ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersifat dengan Hannan. Jadi Allah bagi pada kita seorang ibu. Mak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat seorang ibu. Satu masa dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyaklah yang kena tawan balik daripada medan perang. Orang dulu-dulu ataupun zaman jahiliah, kalau perang bawa habis anak isteri ke medan perang. Yang turut dibawa juga ke medan perang ialah bawa habis dengan binatang-binatang yang lepas belah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa?
Sebabnya nak meniup semangat orang-orang yang berperang tu bila mana tengok muka anak isteri. Jadi anak isteri tu duduk atas bukit ke, pakat duduk kelui ayah hak perang. Pakat duduk panggil abang-abang lepa hak perang, adik laki-laki yang perang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagi semangat macam orang main bola. Bagi semangat orang duduk main. Jadi si ayah ni bila tengok muka isteri dia, bila tengok muka anak dia, menimbulkan semangat untuk berjuang, untuk hidup, untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas daripada tu boleh balik membela lagi keluarga. Itu orang dulu-dulu zaman jahiliah. Jadi bila mana kalah, dia punya risikonya semua tu kena tawan. Maka berdereklah ditawan. Bawa balik ke Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, isteri, berderek dia bawa balik ke Madinah, ditawan. Dalam ramai-ramai mereka duk bawa balik tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ramai-ramai mereka bawa balik tu, ada seorang perempuan. Perempuan ni ke hulu ke hilir berlari. Rambut merebang tak tentu. Jadi tak terurus. Kesana lari, kesana berlari. Nabi kata, apa siapa tu? Dia tu Rasulullah, anak dia hilang. Dalam ramai-ramai tu anak dia hilang. Bila anak dia hilang, itulah duduk kesana kemari, kesana kemari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab cari anak dalam ribu ratus orang tu, anak dia hilang. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tanya, pasal apa perempuan tu? Anak dia hilang Rasulullah. Allah. Timbul rasa kesian di hati Nabi. Tiba-tiba dalam pada tu jumpa anak. Bila jumpa anak, macam mana si ibu tu? Peluk, cium sana, cium sini, peluk anak dia. Nabi kata, hampa tengok tak perempuan tu? Ya Rasulullah. Nampak tak kasih sayang dia? Ya Rasulullah. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada si ibu mengasihi anaknya. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah Tuhan dengan kita. Baik. Dalam waktu yang sama, Allah Subhanahu wa taala menamakan tempat duduk anak dalam perut dengan rahim. Kita panggil rahim ibu. Rahim tu bukan nama Tuhan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menamakan tempat duduk anak dalam perut mak dengan rahim. Kita panggil rahim ibu. Lagi satu Tuhan abang. Betapa Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersifat dengan rahim. Dan begitulah rahimnya ibu, penyayangnya ibu kepada anak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok macam mana waktu mana dalam perut ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk dalam perut ibu. Mak kita mula-mula sihat. Lepas daripada dia mengandung kita, mula dia tak apa sihat. Dia muntah, dia meloya. Jadi hidupnya jadi celaru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi yang kata mak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sanggup tanggung tu. Bahkan dia tak rasa. Dia tak rasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak rasa menanggung kesusahan itu suatu kesusahan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian bila menjelang masa nak melahirkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bila masa nak melahirkan, jadi kita orang lelaki tak pernah rasa sakit melahirkan. Baik. Tuhan janji pula, bila mana dia melahirkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia jadi seperti kain putih, bersih dia daripada semua dosa dalam hidup dia dengan dia melahirkan. Sebab tu pengalaman ayah-ayah lah, muka isteri kita ni paling bersih dan suci, elok selepas dia melahirkan. Elok sungguh, berseri sungguh, pasal Tuhan dah mengampunkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila mak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia melahirkan, semua yang dia pernah tempuh susah-susah dan segala kepayahan atau mengandung hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Misi pula tak atas dada dia. Dia cium anak dia, subhanallah, masalah dia sayang anak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis dah yang susah-susah hari itu. Lepas tu pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nurul belah ni. Mangkit, pindah belah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah. Perjalanan demi perjalanan hidup seorang ibu bela anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak payah cerita lah. Kita rasa sendiri dah macam mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu kita membelai kita dalam hidup. Kita pula, mak ni dia bukan kuat macam ayah. Tapi bila mana kita takut, kita lari pada mak, lari pada ibu ni, mak dakap kita ni, kita rasa macam selamat. Kita rasa selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Rasa selamat tu pasal apa? Sedangkan dia bukan kuat. Tapi kita rasa selamat. Rasa seronok duduk dalam kapan ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebabnya ialah kerana dia rasa perasaannya kepada kita. Hak itulah sebenarnya yang merasakan kita selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah sekali dalam perjalanan nak pergi Kuala Lumpur berkuliah, berhenti satu masjid bayang subuh. Hari tu pergi kuliah di Kuala Lumpur tu awal sikit. Dalam perjalanan tu berhenti bayang subuh, lepas tu ada kuliah subuh. Bila ada kuliah subuh, saya rasa saya nak dengar kuliah subuh. Kita duk bagi ke orang yang kita nak juga kita dapat, yang orang boleh bagi kat kita. Saya pun duduk. Satu orang ustaz saya tak kenal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia cerita tentang satu orang ulama. Ulama ni orang Palestin. Dia memberi komentar ulama ni. Ustaz ni cerita tentang ulama ni. Dia cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hampa, dia kata, bukan orang Palestin, selalu mempertikaikan perjuangan orang-orang Palestin. Orang Palestin ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, mereka ikat bom di badan mereka. Lepas tu, mereka pergi letupkan diri mereka di market, di pasar dan sebagainya. Dia mati seorang. Yahudi mati banyak orang. Jadi orang kata kepada orang ni, dia bunuh diri. Hampa tahu tak? Allahumma salli ala Sayyidina. Macam mana perjuangan
umat Islam ataupun orang Palestin yang berjuang di Palestin. Ini dipanggil operasi istisyhad dalam bahasa Arab. Dan difatwakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang tu mati syahid. Orang kata, Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa mati syahid pula? Dia bunuh tu budak-budak. Bunuh tu orang perempuan. Bunuh tu orang tua-tua kadang-kadang. Yang mati tu perempuan, budak-budak dan sebagainya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi berfatwa. Parlimen Israel menggezetkan setiap anak yang keluar daripada perut seorang perempuan Yahudi, dia adalah tentera Yahudi. Jadi yang mati tu tentera Yahudi lah tu. Jadi akhirnya subhanallah, ulama ni cerita, apa tak ada aku ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu mana Yahudi serang kampung kami, menghancurkan kampung kami, kami lari. Mak aku dukung aku, nak menyelamatkan aku. Tapi mak aku tumbang ditembak oleh Yahudi. Bila jatuh mak dia ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Tuhan tu maha kaya. Tempat peluru tembus tu, darah keluar tu betul dengan mulut dia. 3 hari 3 malam. Kampung lepas sepi. Tak ada pertolongan. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi si ulama ni dia hidup sebab darah tu duk masuk dalam mulut dia. Seolah macam susu yang disusui oleh ibu kepada anak dia. Lepas 3 hari barulah datang pertolongan. Tarik perempuan ni tengok-tengok anak baby yang masih hidup 3 hari 3 malam. Nampak tak? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi bila mai kiamat, seseorang ibu terlupa anak. Yang bila mai kiamat, dia lupa anak dia. Ini cerita satu orang sahabat saya. Dia berprogram di di tepi pantai sebuah, di mana di belah selatan sebelum PKP. Tengah-tengah dia duduk ceramah, tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad di atas duduk atas hotel. Tengah-tengah dia duduk bercakap bertazkirah tu, Allahumma salli ala sayyidina. Tiba-tiba berlaku benda luar biasa. Berlaku. Dia macam mozaik ni dia pecah. Bila berlaku macam tu, subhanallah, masalah sama, ada gempa barangkali kot. Akhirnya semua orang lari turun bawah. Bila turun bawah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirnya sisi ibu yang ada anak ni baru sedar, anak kita. Faham tak? Tu baru dia baru macam tu. Dia bukan kiamat lagi lah. Orang terlupa anak. Nak nampak kadang dahsyatnya hari kiamat. Tapi belum sampai suasana tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu ni berkorban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kawan saya, dia ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selama 4 tahun di Mesir, mak dia tak makan laksa. Sebab dia minat laksa. Nak buh dalam mulut, tak boleh pergi, tak boleh telan. Nampaklah perasaan seorang ibu. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi di atas sifat ibu yang macam tu, maka Islam menitik beratkan terhadap berbuat baik kepada seorang ibu. Okay, segi mulia ayah. Tapi segi berbuat baik, ibu kena bagi lebih. Satu masa satu orang sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi. Bertanya, Rasulullah, saya ni ada mak, ada ayah. Kat siapa saya nak buat baik? Nabi kata, mak kamu, ibu kamu. Lepas tu Rasulullah, ibu kamu. Lepas tu Rasulullah, ibu kamu.
Lepas tu Rasulullah, ayah kamu. 3 kali ibu baru ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab ayah, sebab segi berbuat baik kepada seorang anak salah Sayyidina Muhammad, jadi ibulah yang lebih berbuat baik kepada seorang anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maka dibalas kepada ibu tu sesuai dengan dia yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah situasi seorang ibu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kita kena wajib berbuat baik kepada ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Dan kasih seorang ibu ni sampai ke sana. Taib. Orang kata apa? Syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi kalau belik ada syurga. Makna apa? Maknanya syurga kita duduk pada ibu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni anak laki-laki ni. Macam mana sekalipun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Tetap tak lepas kita berbuat baik kepada mak ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina. Tak lepas. Anak perempuan dia lepas. Sebab dia bila sign aku terima nikahnya tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi berpindahlah. Dia kena memberi ketaatan lebih pada suaminya. Tetapi bukan bermakna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang suami yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menahan isteri dia daripada balik pergi rumah ibu dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang isteri dia kena patuh tu, bukan bermakna suami itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak ada kesan balik pada diri dia. Suami itu berdosa. Segi dia tak bagi, isteri tak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi sebab dia tak izin, betul lah. Pasal si isteri kena patuh pada suami, tapi tak bagi tu berdosa. Sebab mentua dia, sama ada pak mentua ataupun ibu mentua dia, tetap mak dia, ayah dia sendiri. Dan dia tak boleh berkahwin lah. Kalau seorang isteri dah meninggal pun, masalah Sayyidina Muhammad, tetap kekal mahram. Tak boleh berkahwin. Anak abang kata, tu mak dia, tu ayah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ni status ibu kepada seorang anak. Okey, ayah. Dia ayah ibu ni, ayah dengan mak ni tak sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah mak tak sama. Mak ni kalau dia sayang, ditunjuk. Tapi ayah kalau sayang, salah Sayyidina Muhammad, ada yang tunjuk, tapi ayah macam tu lah. Contoh, salah Sayyidina Muhammad, dapat telefon daripada asrama, kata anak dia tak apa sihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mak tak kejan, ayah boleh kata lagi, tak apa, ada lah ubat tu dah asrama tu, jomlah kita pi, tak sihat tu, tapi jomlah. Ayah turun pergi sebab mak duk kerja tu. Allah Sayyidina Muhammad. Contoh kadang-kadang duduk di asrama, anak ni macam ni, badan tak bagi tahu pun dekat mak. Kata anak dia di asrama tak sihat, jatuh katil ke apa ke, contoh. Tapi mak ni kata, ish, nak kena pergi lah asrama. Pasal apa? Tak tahu nak kena pergi. Nak pergi kita pergi. Pergi tengok. Oh, jatuh katil contohnya.
Selalu bertepatan. Dia panggil naluri seorang ibu. Ayah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sifat seorang ayah ialah pembela kepada keluarga. Salah sayyidina Muhammad. Cuba tengok contoh ayah Kak Mas, kan? Dia bawa teksi. Perjuangan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perjuangan dia bukan habaq kat dia. Dia pernah buka, ayah ni tak pernah habaq kat kita. Tapi yang tahu hai kita mak kita. Tapi perjuangan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk keluarga dia cukuplah. Dia tahu, Allah tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hak kerja macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak kerja Grab sama tak? Jadi dia usaha tu pasal apa? Sebabnya kerana demi anak isteri dia. Kadang-kadang pendapatan tak banyak pun, tapi dia dah kata kepada mak kita, tak usah kerja lah, jaga anak. Dia yang kerja. Ada macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab demi anak dia. Kalau kerja, dia fikir. Kalau kerja, nak kena hantar anak kat nursery. Bukan tak bayar tu, tapi kasih sayang yang diberi tu tak sama. No? Sebab anak-anak ni, kalau kita support duit ringgit, tapi kalau kita tak bagi kasih sayang, pembesaran dia tak menjadi. Banyak dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak bagi duit, sehari RM50, sehari RM50, semua dapat. Semua bagi. Tapi kasih sayang yang anak tak dapat. Jadi orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, sebab dia jadi orang baik, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dapat kasih dan sayang daripada ibu dan ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak yang tak dapat kasih sayang, dia akan rosak masa depan dia. Ada ayah fikir macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak usah kerja lah, tak apalah dia cari duit, kita makanlah apa yang ada. Pasal anak. Allahumma salli ala sayyidina. Pengorbanan lepas tu kita kena hayati. Kita kena buhlah diri kita. Pengorbanan mereka terhadap kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ayah-ayah ni, dia nak bagi ngaji. Nak bagi kita ngaji. Kita tahu tak masalah Sayyidina Muhammad, apa yang dia telah korbankan untuk kita sampai kita berjaya. Bukan kita seorang. Kak kita, abang kita, semua boleh mengaji. Ada satu orang tu saya jumpa, dia jual sate. Laki bini jual sate. Dah tua lah salah Sayyidina Muhammad. Saya kata, tak ada anak agak dia ni. Sampai dah tua lah. Ni, kalau musim tak PKP, ni duduk berniaga lagi. Orang duduk di rumah dah, tapi duduk berniaga lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Dan dia bersembang. Dia kata, saya ni ustaz, anak-anak boleh mengaji jual sate ni dari dulu sampai lah. Jadi anak-anak ni dia kena fikir. Tapi kadang-kadang anak-anak ni pun, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun nak kata faham, tak tahu faham ke tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia nak bagi kat mak ayah tu, dia rasa macam sayang duit. Tapi ada anak yang baik. Anak yang baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang anak-anak ni dia kira juga. Dia kata, dia yang bagi, hak lain tak bagi pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia duduk sarah ayah dia, duduk sarah mak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang kakak tak bagi pun. Dia ni malas dia kata. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, kejayaan seseorang anak ialah pada dia dengan mak ayah dia. Anak-anak ni macam ni kadang-kadang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh,
Dia duk bagi juga dekat mak ayah dia. Bulan-bulan. 100 ke, 200 ke. Dia pun mampu boleh bagi minyak tu je. Tapi kadang-kadang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia fikir juga nak buat baik kat mak ayah. Dia duduk tengok mak ni, dia pakai blender lama ni. Blender tu pun masalah sangat bahaya dah kadang-kadang. No? Dia kena beli blender kat mak ni. Dia pun beli blender. Bila beli blender, masalah Sayyidina Muhammad, dalam 100 lebih, dia biasa bagi kat mak 200 lebih, dia potong. Mak pun dapat tak banyak lah bulan tu. Dia bulan tu. Sebab dia kata, dia walaupun dia tak kata, tapi mak faham. Sebab belah beli blender dah. Salah Sayyidina Muhammad. Dia potong pun tu. Ni saya nak pesan pada semua anak-anak. Jangan kira dengan mak kita, jangan kira dengan ayah kita. Bodoh lah orang kira dengan mak ayah. Kita ni mak ayah kita ni, buruk-buruk tu lah mak kita, tu ayah kita. Tak boleh cerita kaiban lepas kat orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh cerita buruk mak kita, tak boleh cerita buruk ayah kita. Itulah yang Allah bagi kat kita. Mak kita seorang je kan? Ayah kita seorang je. Dalam hidup kita hak tu tak ada. Dan Tuhan tulis hak tu mak ayah kita, ayah kita. Redha lah. Walaupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang perangai mak ni, ayah ni pelik. Kadang-kadang. Kita kata awak ayah kita macam ni, awak mak kita macam ni. Pasal apa? Tak macam mak kita tak macam mak orang tu. Ayah kita tak macam ayah orang tu. Tuhan bagilah hidup ni tak sama ketentuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Hang sesuai mak ayah macam ni, hang sesuai mak ayah macam ni. Kadang-kadang kita kata pula, mak ni tak faham lah career kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak ni tak faham lah perasaan kita. Ayah ni tak faham lah. Orang tak macam ni. Ayah pergi macam ni. Ni selalu berlaku kepada anak-anak di zaman ni. Itulah yang kata hari ni Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, seseorang tu tanda kiamat, dia melahirkan Tuhan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia melahirkan Tuhan dia. Jadi mak ayahnya dah jadi hamba dia. Dulu tu kami budak-budak dulu, ada pelukul satu cerita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laki bini ni kahwin dapat anak duduk Kuala Lumpur. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila duduk Kuala Lumpur dapat anak. Bila dapat anak, terfikir, kita nak hantar anak, nak pergi hantar orang, nak suruh orang jaga. Tapi kalau hantar ke orang, dia fikir pula macam tadi. Isu orang bela anak kita tentulah tak sempurna. Tu macam orang duk hantar anak dekat orang mengasuh tu. Salah Sayyidina Muhammad. Dia malas mengasuh, dia malas buat susu, dia bagi anak kita isap ibu jari kaki kita, jari dia. Tu banyak berlaku juga tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, akhirnya yang si perempuan ni, dia kata kat lelaki dia, kita ambil mak ayah apa main Kuala Lumpur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bela anak kita. Jadi ketika itu suami dia kata, tak apa lah. Tak apa lah, kita panggil mak ayah main doa kita. Boleh tengok cucu lepa. Jadi akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pi baliklah lepa ni, ambil mak ayah main duduk Kuala Lumpur. Mula-mula tak mau pergi orang tua ni, dua-dua mak ayah ni nak tinggal rumah mereka, walaupun rumah tak besar mana, tapi rumah mereka macam kita lah. Walaupun rumah orang besar, rumah kita tak tahu mana, suka ke rumah orang? Tak suka. Perasaan mak ayah lagi-lagi lah kita kena faham. Tapi oleh kerana sebabnya mak ni, cucu mak ni, siapa nak bela? Kalah pergi duduk Kuala Lumpur. Tak apalah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga,
Lama-lama si anak ni sembang dengan suami dia, mak dia duduk rumah duduk saja, duduk bela anak, duduk bela cucu je lah, tak nak kerja pula, nampak. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata macam mana kalau kita suruh mak masak nasi, suruh mak masak nasi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah kita suruh buka bunga petang-petang, nak bagi aktiviti kat mak dia, kat ayah dia. Tak apa kah? Tak apalah. Lepas tu dia sebut kat mak dia. Dia kata, mak, ni pandangan cik lah. Mak masaklah nasi. Masakan mak sedap. Nasi goreng mak sedap. Semua sedap mak. Akhirnya, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, mak dia pun mula jadi tukang masak. Dia kata kat ayah dia, sallallahu alaihi wasallam, suruh ayah jadi kerja ayah petang-petang jurus buka bunga. Takkan ayah tak larat kot jurus buka bunga. Jurus je. Tarik pipe, tarik tali ya, jurus. Jadi oleh kerana nampak macam okey. Tapi ayah dia pun petang-petang jurus buka bunga. Jadi ayah dia dah nampak seperti tukang kebun. Tak faham. Tu secara tak sengaja tu. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata dekat mak dia, mak masak hari ni sedap sikit mak buat ni. Kawan-kawan cik nak mai rumah kita, nak buat majlis sikit lah. Tak apa, mak dia kata. Lepas tu mak dia masak. Dia kata dekat ayah saya kawan-kawan mak, ayah sambutlah kawan-kawan cik. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila kawan-kawan dia mai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayah dia keluar. Orang tahu nak kata tu ayah dia. Pakai serebeh orang kampung. Siapa nak kata ayah? Orang kata apa? Tukang kebun. Seorang pun tak heran kat ayah dia. Ayah tu dipandang macam tukang kebun dia. Jadi ayah ni berasa lah bila suruh macam tu, dia berasa lah. Sesaat dia suruh si tukang kebun pun dia dah berasa dah. Tak kena ni. Tapi tak kata apa. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kawan-kawan dia masuk, dia kata, mak angkat lah. Mak angkat lah pinggan apa semua. Kan kawan nak makan. Jadi mak dia angkat. Bila mak dia angkat, mak dia serve, orang nampak dah kata mak dia. Orang sangka apa? Orang gaji. Ketika tu tak semena-mena, mak ni duk angkat barang ni, duk angkat nak makan ni, tersepak kapet. Jatuh perang. Lepas tu dia, apa respon dia? Apa mak ni? Duk hentam mak dia. Ya Allah, apa macam ni? Jadi ketika tu subhanallah, dia pam mak dia tu. Tak ada mak. Yang dia marah tu macam orang gaji dia. Jadi ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina, dia maki mak dia marah mak dia. Kawan-kawan pun nampak. Biasalah, sebab kalau tuan rumah marah orang gaji, biasalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata begitu kat mak dia, larilah. Mak ni masuk bilik, nangis, teriak. Ayah dia pun sallallahu alaihi wasallam masuk bilik, pujuk mak, tak apa. Duk pujuk. Lepas tu sedihlah dua orang tua ni. Lepas tu kata mak dia, jom kita balik. Dia kata, tu nak balik ke? Tak mahu duduk rumah mereka. Akhirnya subhanallah, larilah orang tua ni pada rumah anak ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang jumpa di Pudu Raya.
Duk teriak dulu orang tak tahu nak balik. Tak tahu nak balik Kedah. Orang Kedah ni. Duk teriak tak tahu nak balik. Orang jumpa. Pasal apa pakcik? Kami nak balik Kedah, kami tak tahu. Orang tu lah tolong beli tiket balik. Allah Sayyidina Muhammad. Baliklah orang tua ni. Tu saya cerita yang masyhur tersebar waktu kami budak-budak dulu. Cerita dia, budak perempuan ni, dia ngaji ikut ni lah. Tapi cerdik. Cerdik sampai boleh sambung pelajaran mengaji di Amerika. Balik ke Mai, balik pada Amerika, boleh kerja ke Mai, salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia anak derhaka pada mak ayah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina. Siapa tak tahu cerita hak seterusnya, setakat tu yang saya tahu. Mak ayah ni tolong jaga, jangan bagi lepas beratus hati. Jangan bagi lepas rasa hati kan kita. Hancur binasa hidup kita. Kalau kita subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad menghargai mereka, sebenarnya mak ayah ni tahu anak dia menghargai dia ataupun tak. Dia sakit contohnya. Bila mana kita contoh ayah sakit, tak boleh buat tak boleh mandi sendirilah. Jadi kita urus dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia dah tahu tangan anak mana yang buat dengan hati. Hak ni buat lepas-lepas tangan. Dia tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, maka bagilah kasih sayang yang sepenuh pada mak ayah kita bila mana mereka dah tua. Orang tua ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada satu perasaan. Perasaan dia kecil hati. Cepat kecil hati. Anak buat lebih-lebih kurang, salah Sayyidina Muhammad, cepat kecil hati. Dia rasa halus perasaan tu. Semakin dia tua, semakin dia rasa perasaan tu. Dia tak diambil peduli oleh anak-anak. Dan satu orang tu saya berasa, dia ni subhanallah, dia kira berjaya dalam hidup lah. Tapi anak-anak tak peduli dia. Lepas isteri dia mati, salah Sayyidina Muhammad, dia duduk rumah tu duduk seorang. Dia orang berjaya dalam hidup. Orang bisnes. Dia bercerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi satu cedera dia, walaupun dia dah berjaya, hebat, duit banyak, rumah besar dan sebagainya, anak-anak tak pernah telefon dia. Tapi dia kata tak apa. Mungkin salah dia. Dulu pun dia tak prihatin pada mak ayah dia juga. Sebab tu Nabi kata, birru aba'akum yabirukum amna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada mak ayah kamu, nanti anak-anak kamu pula akan berbuat baik pada kamu. Dia kata tak apa. Mungkin ni balasan Tuhan buat. Dulu pun dia punya ligan hidup nak berjaya ni terlupa pada mak ayah. Satu hari dia nak balik daripada luar negeri. Dia telefon. Waktu luar negeri dia telefon masalah saya nama. Dia telefon pada seorang anak. Hal ni lah yang paling dia rasa boleh kot. Hal ni dan semua anak-anak dia tu, hal ni boleh kot minta tolong. Ayah nak sampai di airport sekian nanti, mai ambil sahaja Sayyidina Muhammad. Sampai di airport, dia cari anak dia ada telefon tu. Tak ada. Dia pun masalah bawa barang banyak. Akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dia ambil teksi, dia balik. Sampai di rumah boleh pun sebenarnya. Tapi nak minta tolong anak. Sampai di rumah masalah Sayyidina Muhammad, ayah tak mana ayah? Tak apalah, ayah sampai dah. Macam mana perasaan anak ayah tu? Jadi hidup ni, perhati tengok. Macam mana kita memperlakukan ibu dan ayah kita. Allah Sayyidina Muhammad. Macam mana kita memperlakukan mak kita, macam mana kita memperlakukan ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita memperlakukan kita dengan baik,
syurga lah kita. Tapi hak ni kurang diberi perhatian oleh anak-anak hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni anak-anak tak boleh jumpa ayah terus sebab PKP. Sebab dulu waktu boleh jumpa ayah, hampa tak mau jumpa. Tak? Duk ligan kerja sampai tak balik tengok mak ayah di kampung. Baliklah, raya sekali ya balik. Awak tak boleh buat lebih pada tu. Raya haji memang tak balik lah. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak kata baliklah Ustaz, mak bak kenduri tahlil ni. Tak boleh lah mak, sibuk. Tu hak alasan sibuk. Tak boleh lah mak, ni alung tuition. Lebih ya. Akhirnya Tuhan stop terus, putus terus. Hampa tak boleh jumpa mak ayah hampa dah. Tuhan cabut nikmat tu. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu fikir otak tu. Kadang dia fikir, kalau balik, sekali balik 1000 ada. Tuhan ni diganti balik. Tapi tak reti, otak tak boleh fikir. Macam orang pergi Mekah lah. Pergi Mekah, pergi umrah, 6,000 lebih. Dia kalau kita buat keluar dia pergi umrah, 6,000 lebih, orang tu akan dapat bayaran ganti. Hak dia buat keluar 6,500 tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan Allah ganda sekali ganda 12,000 ataupun 13,000. Ni janji Allah pada orang yang buat umrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak ni dia keluar duit sikit, sebenarnya satu pelaburan untuk memberi kejayaan pada dia. Tapi orang tak reti fikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sayang duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, moga-moga anak-anak ni tak jadi macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Prihatin pada mak ayah kita. Cuba tengok Ustaz Abid. Mula-mula kerja, masalah saya nak duit dia semua untuk mak dia. Dia tak ada duit, dia duduk punya India ya. Ada Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan ganti balik. Walaupun dia tak sempat buat spek pada mak dia, soalan Sayyidina Muhammad, sebab tak ada duit, tapi Tuhan ganti hari ni. Nampak tak tonggakan tu? No, tu penting menambat hati pada mak kita, pada ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kira dengan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ni, subhanallah, dia dah berjaya, rumah dah besar, dan berkerjaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia boleh balik rumah mak ayah dia, rumah tu duduk macam tu lah. Rumah duduk buruk tu, bilik ayam duduk macam tu, masa sebab takkan mak ni teringin juga. Kalau lah boleh duduklah bilik yang ada bilik ayam, teringin juga mak dia pun, pasal mak dia pernah pergi rumah dia. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi tak reti fikir, macam mana aku nak buat kat mak ayah aku. Itu yang kedua. Kadang-kadang orang ni dia melebihi isteri daripada mak dia. Hukum dia, kalau kita pi mana-mana, kita balik rumah, kita beli hadiah, kena beli 2 sekali. Macam mana perasaan mak kita kalau kita beli kat isteri kita, kita tak beli kat dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana dia rasa? Kalau macam tu, beli 2-2. Kat mak kita beli, kat isteri kita beli. Jangan beli salah satu. Dalam kepala otak ni kita kata, kat mak nak beli apa? Dan pasti kita tahu apa mak kita suka. Kalau kita menghayati, kita tahu. Kita kadang-kadang ni, waktu budak-budak macam ni, sayang kat mak. Bila mai esok bekerjaya, tak ada sayang. Kejayaan dia yang paling penting sekali. Tinggal mak dah, tinggal ayah dah. Salah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Jadi moga-moga anak-anak dan kita-kita yang semua yang bersama live ni tak terlambat. Masih belum terlambat. Salah Sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan anak-anak semua ni berjaya umur sampai mendewasa dan dapat mengkhidmati balik pada mak dan ayah kita. Pada Sayyidina Muhammad. Moga-moga insya-Allah Allah beri kejayaan pada semua dengan sebab berkat depa dalam hidup kita. Saya ni dalam hidup ni masalah Sayyidina Muhammad. Mungkin dengan sebab Allah menyayangi dan rahmat dia. Hampir-hampir hak beli ni ataupun hak kita belilah, rasa-rasanya tak terahsia daripada mak, daripada ayah. Beli peti air baru pun apa? Mak, baru ni kami beli peti air baru. Oh, berapa harga? Cerita benda tu pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak beli mesin basuh, cerita, bagi tahu. Tu mak doa lah. InsyaAllah. Cukup lah. Salat Sayyidina Muhammad. Apa hidup ni? Semua mesti mendapat keizinan daripada mak kita, ayah dalam hidup ni. Terus lagi daripada kalau hidup ni kita biasa macam tu, insya-Allah salat Sayyidina Muhammad, kita mati esok pun, ayah kita, mak kita tak ada esok pun, tetap lepas support kita. Tetap lepas support kita. Dari dalam kubur, support kita. Tolong kita dalam susah dalam hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita harap insya-Allah kita jadi insan yang tak mencederakan hati mak kita dan ayah kita semua, insya-Allah. Mak ayah kita ialah syurga kita. Mereka adalah wali kita dalam hidup ni. Jadi prihatin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Esok orang-orang yang boleh rentas negeri baliklah tengok mak, boleh tengok ayah. Takut tak ada tengok ayah. No? Minta kerajaan pun tolonglah bagi lembut sikit. No? Takut orang hak anak-anak Kuala Lumpur merindui itu, subhanallah sallallahu alaihi wasallam, dan balik tengok mak dan balik tengok ayah. Takut tak ada balik mati orang tua-tua ni. Kesianlah. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mudah-mudahan insya-Allah semua dapat rahmat. Dan kalau siapa tak telefon lagi, telefon balik. Duk kerja, tak sempat telefon mak, tak sempat telefon ayah. Jadi telefon pula orang kadang-kadang ni, kadang-kadang tak erti dia kena apa. Telefon yang angkat tu mak, yang angkat tu ayah. Patutnya dia sembang ayah lu. Nak sembang dengan mak, tiba ayah angkat. Alah, ayah pergi angkat pula. Tahu tak ayah tu siapa? Ayah kita. Tak ada ganti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni habuat lah untuk orang ada ayah dan ibu. Di sana ada orang yang tak ada abang tu. Ayah tak ada, mak tak ada. Dia nak rasa. Dia kata barangkali kalau aku ada ayah, mak, aku nak buat macam orang ni buat. Dengar ceramah macam ni kan. Tapi nak telefon macam mana, tak ada lah. Nah, dia yang ada ni, anggap dan ambillah ini suatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu pedoman untuk nak meraih kejayaan. Satu orang tu dia bos kepada satu syarikat. Ayah ni orang kampung lah. Tapi bila mana nak buat keputusan board director ni, ayah dihadirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Buat ambil ayah. Ayah hak tua tu jalan tak apa larat. Ayah boleh ayah? Boleh. Duduk tepi. Bentang kertas tulis orang putih. Mana yang nanti tengok? Macam tikus tengok besi ya, tengok tulisan orang putih. Tapi lepas daripada keputusan, ada keputusan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Si anak tanya ayah, ayah macam mana ayah? Boleh ya. Tolong doa lah. InsyaAllah. Ayah tu cok putusan. Berjaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada anak nak boleh pergi tahap tu. Turun Aziz ditunjuk oleh jemaah, dia akan bertanding di Pangkalan Cepa. Balik dulu jumpa ayah. Tak bagi jawapan lagi. Balik dulu jumpa ayah.
Sedangkan dia tok guru. Apa pandangan ayah? Bila ayah dia kata ya, baru bagi jawapan ya. Berjaya. Itu guru besar. Subhanallah. Jadi subhanallah, maka mudah-mudahan insya-Allah kita semua berjaya dengan sebab kita jaga dan menjaga hati ibu dan ayah kita semua insya-Allah. Dan selalulah buat, lepas kita buat tu kebajikan, kita hadiahkan pahala tu kepada ibu dan juga ayah kita. Insya-Allah. Moga-moga kita semua berjaya di dunia dan kita berjaya juga di akhirat esok dan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada penaja kita malam ini, iaitu hamba Allah Syekh 27 Shah Alam. Barakallah, mudah-mudahan Allah berkati mereka, ampun dosa mereka, jadikan mereka hamba-hamba Allah yang terpilih untuk masuk syurga tanpa hisab dan jadi anak yang soleh dan soleh dalam hidup insya-Allah. Dan Allah murahkan rezeki melimpah-limpah dengan berkat berbuat baik pada ibu dan ayah insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك والله أعلم.